Hai, nama saya Han. Selamat datang ke video panduan bagi penggunaan sistem MyLatihan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Untuk makluman pengguna, sistem MyLatihan JPPM ini telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat dengan kerjasama Unit Latihan Bahagian Sumber Manusia dan Khidmat Pengurusan. Sistem ini dinaik taraf membolehkan pengguna untuk membuat permohonan kursus, merekod serta mengikuti pembelajaran interaktif yang telah disediakan kepada semua pengguna untuk menyertai program latihan secara kendiri dan menjalankan latihan secara dalam talian. Untuk bermula, sila layari mylatihan.ros.gov.my. Sekiranya anda pengguna intranet JPPM, sila log masuk menggunakan email dan kata laluan akaun intranet JPPM anda. Jika anda adalah pengguna baru, sila pastikan akaun intranet JPPM anda telah diaktifkan sebelum melakukan pendaftaran. Bagi pengguna intranet JPPM, klik pada butang log masuk. Seperti di paparan, anda sedang melihat skrin log masuk. Masukkan email dan kata laluan akaun intranet JPPM dan klik pada kotak ingat saya untuk penetapan log masuk. Seterusnya, klik pada butang log masuk. Anda sekarang ini berada di paparan antara muka pengguna. Di paparan ini mengandungi profil pekerjaan anda, maklumat pengumuman serta perkembangan kursus anda dan hebahan cadangan kursus yang ditawarkan oleh unit latihan JPPM pada tahun ini. Di sebelah kiri paparan skrin anda mengandungi 11 menu pengguna iaitu menu katalog kursus, menu takwim tahunan, menu kursus saya, menu nota kursus, menu status permohonan, menu merekod, menu borang dan sijil, menu laporan, menu pembelajaran interaktif, menu cadangan latihan dan menu maklum balas. Sila lihat di penjuru kanan sebelah atas paparan skrin anda. Jika anda klik nama anda, terdapat menu profil saya, menu tukar kata laluan dan juga menu log keluar. Perkara pertama yang anda perlu lakukan selepas log masuk kali pertama sistem ini adalah untuk mengemaskini profil anda. Sila klik pada nama anda, kemudian klik profil saya. Di paparan anda sekarang ini mengandungi maklumat pengguna dan maklumat perkhidmatan. Sila kemaskini maklumat anda dengan klik pada butang kemaskini profil. Anda perlu mengemaskini profil anda sebelum menggunakan menu pengguna yang lain. Sekiranya tidak mengemaskini profil akan menyebabkan anda tidak boleh membuat permohonan kursus dan merekod maklumat kursus. Setelah selesai, anda boleh klik butang hantar atau batal sekiranya ingin membatalkan pengemaskinian profil. Menu katalog kursus. Klik pada butang katalog kursus untuk ke halaman ini. Katalog kursus ini mengandungi senarai kursus pada tahun semasa. Melalui menu ini, pengguna boleh membuat carian kursus mengikut jenis kursus, kaedah pembelajaran, kumpulan perkhidmatan dan kategori kursus. Sekiranya berminat dengan kursus yang ditawarkan, permohonan kursus boleh dibuat melalui menu ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, pengguna boleh menekan butang info lanjut pada kursus yang diminati. Di paparan pengguna sekarang adalah maklumat terperinci mengenai kursus yang ditawarkan. Ianya mengandungi maklumat lengkap mengenai kursus tersebut sebagai contoh tarikh dan lokasi kursus, objektif kursus, tentatif, kuota peserta, tarikh permohonan, mod pembelajaran dan lain-lain lagi. Jika anda ingin memohon kursus ini, sila tekan butang mohon kursus dan kotak timbul akan muncul bagi memberitahu permohonan telah berjaya. Untuk makluman pengguna, sebarang permohonan kursus perlu disokong oleh penyelia pengguna. Penyelia anda akan menerima notifikasi permohonan ini di akaun MyLatihan penyelia. Selepas penyelia menyokong permohonan ini barulah anda layak dipertimbangkan untuk menghadiri kursus ini. Pengguna boleh menyemak permohonan ini di menu status permohonan. Di menu status permohonan ini menyenaraikan semua permohonan pengguna samada permohonan menyertai kursus yang ditawarkan oleh unit latihan JPPM atau permohonan merekod program latihan luaran yang dihadiri. Seperti di paparan, kursus yang dimohon sebentar tadi masih belum mendapat sokongan penyelia. Oleh itu, pengguna boleh memaklumkan penyelia mengenai permohonan anda. Jika telah disokong oleh penyelia, pengguna seterusnya perlu menunggu pengesahan dari penyelaras latihan. Ia bertujuan bagi memastikan pengguna adalah layak untuk memohon kursus tersebut. Apabila telah disokong penyelia dan disahkan permohonan oleh penyelaras, pengguna serta-merta boleh membuat pengesahan kehadiran.
Pengesahan ini boleh dibuat pada bila-bila masa namun selewat-lewatnya sebelum 7 hari dari tarikh kursus bermula di menu status permohonan. Pembatalan tanpa denda boleh dibuat sekiranya pengguna belum mengesahkan kehadiran. Sekiranya pengguna telah mengesahkan kehadiran dan ingin membatalkan kehadiran, pengguna boleh berbuat demikian di ruangan tindakan. Pengguna dikehendaki mengemukakan sebab pembatalan yang akan dihantar ke akaun penyelia bagi pengesahan pembatalan. Sila ambil perhatian bahawa pembatalan kehadiran ke kursus melebihi 3 kali akan menyebabkan akaun pengguna akan disekat dari memohon kursus akan datang. Untuk makluman pengguna, semua prosedur-prosedur melibatkan latihan kini menggunakan sepenuhnya sistem dalam talian. Oleh itu, surat jemputan menghadiri program latihan akan dijana secara automatik apabila pengguna telah mengesahkan kehadiran. Surat jemputan ini boleh didapati di ruangan tindakan di menu status permohonan. Seterusnya, saya akan menjelaskan kepada anda mengenai menu takwim. Sila tekan pada menu takwim untuk ke halaman ini. Untuk makluman pengguna, menu takwim ini memaparkan kalendar latihan yang telah dirancang oleh unit latihan JPPM. Di menu takwim ini pengguna boleh melihat kursus yang telah didaftarkan sebagai masih boleh dimohon atau telah selesai dijalankan. Pengguna juga boleh mengetahui info lanjut mengenai kursus tersebut dengan menekan nama-nama kursus di takwim latihan ini. Kemudian kita akan ke menu kursus saya. Sila tekan menu kursus saya. Di menu kursus saya ini memaparkan maklumat kehadiran berkursus pengguna pada tahun semasa. Senarai kursus ini diperoleh dari maklumat yang direkod sendiri oleh pengguna, maklumat dari pembelajaran interaktif sistem MyLatihan dan maklumat kehadiran dari kursus yang dihadiri pengguna melalui permohonan dari sistem MyLatihan. Menu nota kursus. Menu nota kursus ini bertujuan untuk pengguna melihat nota kursus yang dimuat naik oleh pengguna yang lain. Melalui menu ini juga pengguna boleh menyimpan nota kursus yang telah dihadiri. Pengguna hanya perlu menekan butang nota saya, kemudian tekan butang tambah, pilih tajuk kursus, masukkan input dan tekan butang hantar. Seterusnya kita akan ke menu merekod. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai menu merekod, pengguna perlu memahami takrifan-takrifan latihan. Pertama, takrifan kursus luaran. Kursus luaran adalah aktiviti latihan yang dijalankan selama 6 jam atau lebih secara bersemuka atau dalam talian dan berterusan anjuran kementerian, jabatan, bahagian atau agensi luar di dalam dan di luar negara. Sebagai contoh kursus, seminar, konvensyen, bengkel atau workshop, serta lawatan rasmi sambil belajar. Kedua, takrifan pembelajaran umum. Pembelajaran umum adalah sebarang aktiviti latihan atau pembelajaran secara bersemuka atau dalam talian yang tempohnya kurang 6 jam anjuran kementerian, jabatan, bahagian dan agensi luar. Sebagai contoh program Oasis Ilmu, program penerapan nilai-nilai murni, perhimpunan bulanan, perkongsian ilmu, program sambutan perayaan yang mengandungi ceramah atau forum, serta sesi perbincangan atau perkongsian idea di persidangan atau seminar. Seterusnya yang ketiga adalah takrifan pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri adalah kaedah pembelajaran yang berkonsepkan belajar atas daya usaha sendiri. Pembelajaran melibatkan secara bersemuka dan tidak bersemuka atas talian. Sebagai contoh penggunaan portal e-pembelajaran sektor awam (EPSA), pengguna portal e-pembelajaran yang diiktiraf oleh jabatan atau kerajaan. Penggunaan pangkalan repositori ilmu sumber manusia Prisma Hermes, pembacaan buku-buku ilmiah dalam bahasa Malaysia dan Inggeris, fizikal atau e-book, dan pembacaan jurnal ilmiah, laporan, kajian dan lain-lain bahan ilmiah secara fizikal atau maya virtual. Untuk ke menu ini, sila tekan pada menu merekod dan pilih jenis latihan yang ingin direkod. Kemudian tekan butang tambah, masukkan maklumat-maklumat seperti yang diminta dan tekan butang hantar. Untuk makluman pengguna, permohonan merekod tadi telah dihantar ke akaun penyelia bagi meluluskan perekodan anda. Pengguna boleh mengemaskini atau memadam rekod latihan tersebut sekiranya masih belum diluluskan oleh penyelia di sub menu jenis latihan yang digunakan sebentar tadi.
Sebagai contoh, saya klik pada sub menu pembelajaran umum. Kemudian pilih kursus yang ingin dikemaskini atau padam, dan tekan butang tersebut di ruangan tindakan. Saya juga ingin menarik perhatian pengguna mengenai permohonan merekod ini. Untuk makluman pengguna, permohonan yang masih belum diluluskan oleh penyelia tidak akan muncul di menu kursus saya dan tidak dikira dalam jumlah hari berkursus. Oleh itu, sehingga diluluskan, rekod ini akan kekal di sub menu ini. Menu borang dan sijil. Menu ini memaparkan sijil kehadiran, borang penilaian kursus dan borang keberkesanan kursus yang wajib diisi oleh pengguna bagi program latihan yang dianjurkan oleh unit latihan JPPM sahaja. Melalui sistem ini juga, sijil kursus tidak lagi akan disediakan oleh unit latihan JPPM namun akan dijana secara automatik selepas pengguna menjawab borang penilaian kursus di menu ini. Manakala, bagi borang keberkesanan kursus pula, borang akan dijana secara automatik melalui sistem My Latihan selepas 3 bulan pengguna menyertai latihan yang dianjurkan. Untuk makluman pengguna, penyelia pengguna juga akan menerima borang keberkesanan kursus ini di sistem My Latihan penyelia bagi menilai peningkatan kompetensi anda. Menu laporan. Menu laporan ini memaparkan laporan kehadiran latihan pengguna dalam bentuk Acrobat PDF. Pengguna hanya perlu tekan pada menu laporan, tekan sub menu individu dan tekan butang muat turun untuk menjana laporan ini. Seterusnya adalah menu pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif secara dalam talian adalah pilihan yang lebih efisien dari segi masa dan kos. Ianya juga memudahkan pengguna supaya sentiasa mendapatkan akses kepada pengetahuan secara berterusan. Pengguna hanya perlu tekan pada menu pembelajaran interaktif, sub menu katalog pembelajaran untuk melihat senarai latihan yang ditawarkan. Kemudian tekan pada butang info lanjut dan butang daftar untuk mendaftar latihan yang diminati. Manakala, di sub menu pembelajaran saya, pengguna boleh melihat semula latihan-latihan yang telah disertai. Menu cadangan latihan dan maklum balas. Menu cadangan latihan ini boleh digunakan oleh anda sekiranya terdapat cadangan latihan yang ingin anda cadangkan bagi tahun akan datang. Manakala menu maklum balas ini bertujuan bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan sistem ini. Kini kita berada di penghujung video. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau memerlukan penjelasan, sila hubungi mana-mana urus setia latihan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.